Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Sambil saya duduk-duduk di pagi yang mendung pada Ahad, hari Ahad ini, mari sama-sama kita sambung daripada buku ini. Saya sambung daripada bab yang sebelum ini, di mana saya jelaskan bahawa antara rukhsah, antara kemudahan orang kepada orang sakit, ya, ialah mereka dibolehkan berbuka puasa, dan jika penyakit mereka itu berpanjangan, mereka boleh tidak berpuasa pada hari-hari seterusnya sehinggalah sembuh. Cuma ada sebahagian umat Islam yang mereka mengetahui tentang kemudahan ini, mereka mengetahui tentang rukhsah ini, tetapi meskipun sakit, meskipun dengan sakit yang berat, sakit ringan, of course lah, kita pun tahu kita nak teruskan puasa. Meskipun dengan sakit yang berat, dia nak juga berpuasa. Kenapa? Kadang ada yang memberi alasan, nanti apa orang kata aku tak puasa. Kan? Ada juga yang beralasan, alah aku malas nak qada. Dan ini telah saya tegaskan, telah saya betulkan. Jika seseorang itu beralasan sedemikian, bererti dia meneruskan puasanya bukan lagi kerana Allah, tetapi kerana apa orang kata. Sama juga, bila dia meneruskan puasa sebab malas qada, maka dia berpuasa bukan kerana Allah tetapi malas nak qada. Sama juga kalau kita ingat balik ya, ayat 184 surah Al-Baqarah yang saya bacakan itu, kemudahan ini diberi kepada orang yang sakit dan juga orang yang musafir. Ramai yang musafir, bahkan mereka musafir dalam suasana memegang tanggungjawab, baik pilot, baik pemandu bas, pemandu kereta api dan sebagainya. Mereka ni ada tanggungjawab dan mereka ni mesti mentally alert on what is happening so that they can take the correct action immediately. Tapi mereka nak puasa juga. Ataupun kadang-kadang walaupun sebagai penumpang, tetapi penerbangan itu sangatlah jauh. Kuala Lumpur ke London, berlepas dari Kuala Lumpur pukul 9 pagi, mendarat di London pukul 3 petang. Kena pula sama waktu berbuka puasa 8 malam, 9 malam. Sangat lama berpuasa. Nak juga puasa. Orang kata ada kemudahan Islam supaya tak payah puasa. Tak nak lah. Nanti aku tak puasa, aku makan dalam flight tu. Apa pula orang kata? Jadi dia berpuasa kerana apa orang kata. Ataupun tak naklah buka puasa, aku malas nak qada. Jadi dia berpuasa kerana malas nak qada. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita puasa atau tak puasa kerana Allah. Kita berpuasa kerana Allah yang perintahkan kita, kita buka puasa. Kita tak puasa kerana rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Baik, selain daripada meneruskan puasa, enggan membuka puasa, enggan mengambil rukhsah atas sebab apa orang kata, atas sebab malas nak qada, ada satu lagi sebab yang ini, di dalam bulan Ramadan ni kita buat sesuatu ibadah, pahalanya berganda-ganda. Kalau aku qada di luar Ramadan, pahalanya biasa-biasa saja. Dan mereka berhujah sedemikian berdasarkan sebuah riwayat. Memang ada hadis, hadisnya panjang, ada dalam buku saya ini. Kalau tengok ya, 1, 2, 3, 4 muka surat. Tak apa, saya nak baca perenggan yang berkaitan dengan ini saja. Di muka surat 248, di mana diriwayatkan. Diriwayatkan ya. Sesiapa yang mendekatkan diri, yakni kepada Allah, di dalamnya, yakni bulan Ramadan, dengan satu amalan daripada kebaikan, maksudnya amalan sunat, ia sama seperti orang yang menunaikan amalan fardu pada bulan selainnya. Jadi kita buat amalan yang sunat, kita buat solat sunat dalam bulan Ramadan, mengikut riwayat ni pahala dia macam kita buat solat fardu pada bulan selain Ramadan. Dan sesiapa yang melaksanakan di dalamnya, yakni bulan Ramadan, satu amalan yang wajib. Aku solat wajib ni, solat zuhur ni. Ia sama seperti orang yang melaksanakan 70 amalan wajib pada bulan selainnya. Jadi saya semayang zuhur 4 rakaat. Macamlah pada bulan lain saya semayang zuhur tu 70 kali lah, something like that ya kiranya. Jadi puasa bulan Ramadan ni, pahala banyak sangat. Berseumpama aku puasa 1 hari bulan Ramadan, berdasarkan riwayat ni, 70 amalan tu pada bulan lainnya. Sama macam aku puasa 70 hari pada bulan selain Ramadan. Takkan nak buka puasa kot.
Ya, jadi memang ada yang berpegang pada hadis ni sampai-sampai saya bila bulan Ramadan, bila saya kerja tugas penerbangan, saya tak puasa. Dan saya tak segan-segan untuk menceritakannya. Sampai dalam Facebook pun saya cerita supaya kita dapat memberi teladan kepada orang. Jangan memaksa diri berpuasa padahal anda berhak ataupun anda patut berbuka puasa ya kerana musafir jauh ke apa. Ada yang reply di ruangan komen, bodohnya Kapten, ruginya. Kau tak tahu ke kau puasa bulan Ramadan pahala sekian-sekian, kalau kau qada tu lain je. Okey. Jadi berdasarkan riwayat ini apa darjatnya? Okey. Di muka surat seterusnya, hadis ini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya tajuk dia Sahih Ibnu Khuzaimah. Okey, hadis nombor 1780. Jika ikut penomboran lain, hadis nombor 1887. Cuma apabila mengemukakan riwayat ni, meskipun Imam Ibnu Khuzaimah dia susun kitab dan dia beri nama kitab Sahih kan, Sahih Ibnu Khuzaimah kan, macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi meskipun demikian, apabila mengemukakan riwayat ini, Imam Ibnu Khuzaimah sendiri sebelum itu menulis bab tentang keutamaan bulan Ramadan seandainya sahih hadis tentangnya. Dia sendiri tak kata sahih, dia kata seandainya. Dan para penyemak selepas itu, sebagai contoh di sini saya nukil kata-kata Imam Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata sanadnya tidak sahih. Berkata Syekh Al-Azami yang pentahqiq kitab Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, beliau berkata sanadnya dhaif. Dan Syekh Al-Albani menilai riwayat ini mungkar sebagaimana dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah ya. Jadi tuan-tuan dan puan, dari sudut sanad ianya dhaif, dan di sini akan ada pula yang berkata, kan para ulama berkata hadis dhaif ini boleh diamalkan sebagai keutamaan untuk beramal, sebagai anjuran beramal. Ya, itu betul, tapi mereka juga meletakkan syarat-syaratnya. Antara syarat-syaratnya, keutamaan yang diterangkan oleh hadis tu jangan sampai-sampai menyebabkan kita ni melakukan perbuatan yang bertentangan ataupun menyelisihi dalil yang sahih. Dalil yang sahih di sini ialah Al-Quran. Confirm punya sahih. Dan Al-Quran telah menerangkan adanya rukhsah dalam perkara ini. Jadi, hendaklah kita berpegang pada yang sahih, Al-Quran. Yang ini sekadar memberi motivasi, okey. Tapi jangan sampai ia menyebabkan kita membelakangkan kemudahan yang Allah bagi dan memberi keutamaan kepada hadis yang dhaif ini ya. Bahkan dalam perkara ini ada sebuah hadis lain, saya tak letak dalam buku saya ni, tapi hadis ini dalam Sahih Muslim, rujuk hadis nombor 3534. Jika penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 1911. Dan hadis ni juga ada dalam kitab Riyadhus Salihin, susunan Imam Nawawi, rujuk hadis nombor 4. Dekat bab awal tu tentang ikhlas, hadis nombor 4 ya. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Okay, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ekspedisi perang. Faqala, maka Nabi bersabda, Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah, yang tertinggal di Madinah tu, ada beberapa lelaki yang mereka ini lazim bersama dengan kita, naik turun wadi. Maknanya dalam ekspedisi perang ni memang mereka ni memang ikut. Memang mereka ini ikut ya. Tapi kenapa kali ini tak ikut? Illa kanu ma'akum habasahum al-maradu. Kecuali pada kali ini mereka tidak bersama kalian kerana mereka dihalang oleh penyakit. Ya, mereka sakit, jadi mereka tak dapat nak ikut sama dalam berjihad. Berdasarkan riwayat ini, ada satu tambahan lain daripada Waqi'. Tengok Sahih Muslim tu di hujung, dalam Riyadhus Salihin pun ada. Okay, ada tambahan illa syarikukum fil ajri, melainkan mereka bersama kamu juga dalam mendapatkan pahala. Maknanya mereka ni pun mendapat pahala juga sebab mereka ni lazim ikut sama berjihad. Tapi pada satu peperangan ni mereka tidak ikut sama. Kerana bukan malas, bukan takut, bukan apa ke, tetapi mereka sakit. Jadi mereka tak dapat ikut jihad. Maka berdasarkan riwayat ini, mereka juga mendapat pahala. Sama seperti
kalian yang ikut sama berjihad ni. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau kita buka dalam kitab-kitab yang mensyarahkan Riyadhus Shalihin, mensyarahkan hadis ini berdasarkan kaedah qiyas juga, jika seseorang itu lazim melaksanakan sesuatu ibadah, lalu dia terhalang daripada ibadah tersebut bukan kerana sengaja, bukan kerana malas apa, tetapi kerana sakit atau kerana musafir, maka dia juga mendapat pahala sebagaimana kebiasaannya. Ini pandangan ulama tau. Pandangan ulama berdasarkan kaedah qiyas. Sebagai contoh, orang tu dia memang awal-awal Ramadan dia berazam, aku nak puasa penuh Ramadan, aku nak manfaatkan bulan Ramadan ni dengan amalan ekstra sepanjang Ramadan, bukan hangat-hangat teh ayam minggu pertama je. Tapi tengok-tengok dalam minggu kedua, ketiga tu dia jatuh sakit. Gastrik lah katakan. Lalu dia tak dapat berpuasa, dia tak dapat nak memperbanyakkan amalan ke apa ke. Tetapi disebabkan dia setiap tahun sebelum ni pun dia memang sungguh-sungguh Ramadan tu begitu. Ramadan tahun ni dia memang nak bersungguh-sungguh, tetapi dia jatuh sakit dan dia terhalang kerana penyakit. Maka berdasarkan kaedah qiyas, dia mendapat pahala juga. Meskipun dia tidak dapat melakukannya. Dia tidak dapat melakukannya. Kenapa? Sebab dia sakit. Sama juga contoh lain. Kalau seseorang itu, bila dia tidak musafir, dia lazim pergi solat fardu berjemaah sahaja. 5 kali sehari pergi masjid, pergi surau, solat jemaah, solat jemaah. Cuma satu kali ni dia terpaksa musafir atas dapat kerja ke apa ke, lalu dia tidak dapat solat di masjid, di surau. Destinasi yang dia pergi itu pun negara orang barat ke apa ke, tidak ada masjid atau surau yang berdekatan. Jadi insya-Allah, moga-moga ya, sebab ini pandangan. InsyaAllah, sebab hadis itu secara direct, secara implisit sebut jihad. Okey, dalam ekspedisi perang. Tapi pandangan. So mungkin ada yang tak setuju. Pandangan yang berkata kerana dia ni memang lazim, ketika dia tak dapat buat kerana sesuatu halangan yang original, yang genuine, maka insya-Allah Allah Subhanahu taala akan memberikan pahala juga. Ini pandangan. So mungkin ada yang tak setuju ke apa sebab hadis ni sebut jihad. Tapi kalau kita lihat dari sudut maqasid syariat, kita lihat dari sudut rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita akan cenderung kepada pandangan yang kata ini tidak saja terhad kepada jihad, tetapi pada apa-apa amalan lain di mana seseorang itu dia memang lazim buat, dia memang sungguh-sungguh buat. Lalu pada satu ketika dia terhalang kerana penyakit ataupun musafir ataupun apa-apa sebab lain yang genuine, maka insya-Allah Allah akan memberikannya pahala sebagaimana biasa ya. Tapi saya ulangi, ini adalah pandangan dan bukannya hadis Nabi. Hadis Nabi menyebut secara eksplisit tentang ekspedisi perang, ekspedisi jihad. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang memang berazam nak puasa penuh apa lalu kemudian sakit, lalu terpaksa berbuka puasa, okey, anda akan dapat pahala seperti biasa, bahkan mungkin juga dapat pahala lain. Iaitu pahala anda mengambil rukhsah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dalilnya? Ada dalam buku ini, muka surat 252, sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan dinilai sahih oleh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya. Okey, Musnad Ahmad nombor 5866 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu." Tak bawa cermin mata. Okay. Sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai, an tu'ta ruhasuhu, bahawa rukhsahnya diambil, kama yakrahu, sebagaimana Allah membenci, an tu'ta maksiyatuhu, sebagaimana Allah membenci maksiatnya ataupun larangannya diambil oleh seseorang. Lalu Allah memberi rukhsah dan kita ada sebab yang valid. Valid ke BM sebab apa? Sebab yang munasabah untuk mengambil rukhsah tersebut, maka kita mungkin saja dapat pahala. Kita dapat pahala sebab memang sudah pun merancang, berazam untuk puasa, tapi kita terhalang dengan penyakit. Kita dapat puasa yang pahala yang sama juga berdasarkan hadis yang saya baca tadi. Yang kedua, kita dapat pahala juga sebab kita melakukan sesuatu yang Allah sukai. Apakah dia? Allah menyukai rukhsahnya diambil, sebagaimana Allah membenci larangannya diambil ataupun dilanggar. Yalah, kita melanggar larangan Allah, kita dapat dosa kan? Kita mengambil apa yang Allah beri, yakni rukhsah, kita juga dapat pahala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda ada, ini jangan sengaja-sengaja tak puasa pula. Apabila anda benar-benar sakit, benar-benar
layak untuk mengambil rukhsah tersebut dan anda mengambilnya, insya-Allah insya-Allah anda mendapat 2 pahala, pahala yang sama sebagaimana orang lain yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang kedua, anda mendapat pahala juga kerana melakukan sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah sukai, yakni mengambil rukhsahnya. Jadi, kenapa saya nak tekankan benda ni? Sebab saya pernah lihat dalam mata kepala saya sendiri, orang yang penyakit yang sangat serius tapi nak juga berpuasa. Orang yang musafir, muka dah nak bukan separuh mati, 3 suku mati. Sebab saya biasa buat penerbangan kan. Kuala Lumpur ke London, saya tak puasa. Tapi saya nampak muka penumpang ke muka apa ke yang bila dah sampai London tu macam, do you want a wheelchair? Macam nak pengsan. Oh, I'm fasting. Tapi macam nak... Ada kemudahan Islam tak mau ambil ya. Jadi sebab itulah saya memberi penekanan tentang ini. Tak bolehlah pula mengata passenger sendiri kan. Okay. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.